Assalamualaikum. Berjumpa sekali lagi di Dapur Tok Mamah ya. Hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan para penonton masakan yang paling istimewa dari negeri Kelantan. Nasi kerabu kuning. Okey, untuk itu saya nak ceritakan sedikitlah tentang nasi kerabu ni. Selalunya kalau orang bercakap pasal nasi kerabu, biasanya lah yang warna biru yang kita guna bunga telang tu. Tapi hari ini saya nak terangkan tentang nasi kerabu kuning. Saya tidak guna pewarna tetapi guna kunyit hidup, daun pandan, kita blend airnya dan apabila masak kita letak daun limau purut ya. Dan bahan-bahan lain yang sama dengan nasi kerabu ni kalau tak ada tak lengkap. Tuan-tuan dan puan-puan, ni saya nak tunjukkan kelapa yang kita nak buat sambal nasi kerabu tu. Saya dah sangai daripada yang basah tadi tu sampai warna macam ni. Okey, yang macam ni sebenarnya dah cantik lah dan boleh ditutup apinya. Yang kemudiannya kita akan blend kering. Kalau rajin nak tumbuk pun boleh ditumbuk, tapi jangan sampai pecah minyak. Okey. Untuk video yang pertama ni saya nak tunjukkan bahan-bahan untuk membuat serunding kelapa. Orang Kelantan kata samanyo. Okey, ini adalah kelapa yang dah digoreng. Kelapa ni sebanyak 3 biji saya dah goreng dan saya blend. Kalau dulu-dulu semua orang tumbuk lah, tapi sekarang tak larat nak tumbuk, kita guna blender kering. Okey. Seterusnya, yang ini 12 batang serai dipotong nipis dulu. Ini 4 inci halia, 15 biji bawang merah, ikan yang direbus saya rebus kering sebanyak 10 ekor, nisai setengah keping dan juga garam. Ya. Okey, bahan-bahan ni kita blend kering dan kita campurkan dengan kelapa yang kita dah blend ni ya. Dan kita masak sekali lagi di atas dapur dan kita masukkan garam. Yang ini kita masukkan bersama apabila kita blend ikan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, jumpa sekali lagi. Sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan yang dah di blend kering tadi. Ikan rebus. Dalam ni ada halia, bawang merah, serai dan diletakkan garam. Sekarang kita campurkan kelapa goreng tadi yang 3 biji, 10 ekor ikan, 3 biji kelapa parut. Okey, kita masak balik kerana dalam ni kan tadi ada bawang, halia, serai yang belum masak, dia masih mentah. Jadi kita masak sekali lagi. Sambal ni berbeza dengan sambal, ada satu lagi jenis nasi kerabu siam. Dia tak gunakan sos tumis, tapi digunakan kelapa parut yang digoreng kosong dengan isi ikan. Kemudian dibuatnya sambal cili dan juga tambah dengan lada hitam, serbuk lada hitam. Itu yang membezakan nasi kerabu siam dengan nasi kerabu Kelantan. Kita masak sampai dia kering dan rasalah garam. Kalau tak cukup garam, tambah garam, dan kalau nisai tadi tak cukup, kita boleh tambah gula. Sebab manis nisai dengan manis gula dia berbeza. Sambal ni dia rasanya ada sedikit manis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selepas setengah jam kita goreng ni, bawang, halia, serai tadi dah masak ya, dan kita dah tambahkan garam dan sedikit gula untuk rasa manis, masin manisnya ya. Itu saja untuk video sambal ini, sambal kelapa ni. Selamat mencuba. Sedap ke tak sedap ke, cubalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Video kedua hari ini saya nak tunjukkan bahan-bahan untuk membuat sos tumis ya. Okey, santan daripada 4 biji kelapa saya dah letakkan
atas dapur dan sudah menggelegak dan sudah pun naik minyak. Jadi ini adalah bahan-bahan yang kita nak blend, ya. Cili kering saya dah rebus dalam 12 batang. Terpulang kepada pedas mana tuan-tuan nak. Kemudian sini ada bawang besar. Saya guna bawang besar sebab kita perlu pekat tumis tu. 4 labu bawang besar, 3 inci halia dan 3 ulas bawang putih. Kita ada 4 atau 5 batang serai. Kita tak masuk dalam sini. Kita akan titikkan saja serai tu, ya. Asam keping, garam dan jangan lupa ni belacan dan niseh, ya. Kita akan blend cili halia dulu, baru dah hancur baru kita masukkan bawang. Ya, ni halia. Okey, kita tambah air nanti kita blend. Okey, ini dia bahan yang saya dah blend tadi, cili dengan halia. Sekarang kita masukkan semua bahan lain kecuali serai dan asam keping. Masuk semua. Okey, juga belacan tadi hancur. Tadi saya lupa nak beritahu, kita juga akan masukkan budu dalam tumis kita, sos kita. Sebab tu namanya tumis budu. Ini yang menjadi penyedapnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya nak tunjukkan ini santan yang dah saya masak atas dapur tadi. Tak perlu dikacau selalu. Sepatutnya tumis ini dia bukan halus macam gulai. Dia sepatutnya ada berketul-ketul sedikit. Kita tengok, ya. Sudah naik minyak. Tengok tu naik minyak. Ini daripada 4 biji ke 5 biji kelapa santan. Okey, terusnya kita masukkan bahan yang sudah di blend tadi. Masukkan semua sekali. Dan kita biarkan mendidih sampai setengah jam, barulah kita masukkan serai dan bahan-bahan lain lah. Tuan-tuan dan puan-puan, okay, tumis kita dah menggelegak, nampak cantik tu. Okey, sekarang kita tambahkan, masukkan ni serai yang dah dititik, niseh, sedikit garam, dan ini secret budu 2 sudu besar. Juga tidak lupa asam keping, asam keping 2 keping. Okay, kita biarkan dia merenih sampai pekat, barulah siap boleh tutup api. Itu saja untuk masakan tumis budu. Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama Tok Mama Yah sekali lagi di dapur saya. Seperti yang dijanjikan, hari ini saya nak tunjukkan cara memasak nasi kerabu kuning. Sekarang kita tunjuk bahan-bahan dulu, ya. Okey. Saya gunakan daun pandan yang dah saya bersihkan dan dipotong kecil. Kita akan blendkan dengan kunyit hidup. Kalau ada ibu kunyit lagi pekat warna kuningnya, tapi tak ada sekarang. Ini saja yang ada. Ni daun limau purut kita tak blend. Kita akan masukkan masa kita nak masak nasi nanti. Okey. Pertama sekali saya masukkan dulu daun pandan, sedikit daun pandan ni. Baru kita masukkan kunyit untuk mengelakkan daripada warna kuning tu melekat pada mata pisau blender. Okey, masukkan semua. Banyak mana daun pandan ini bergantung kepada banyak mana nasi yang kita nak masak. Hari ni saya masak 8 pot nasi. Sebab kita kan nak sambut puasa, jadi adalah orang-orang tertentu, adik-beradik yang saya nak bagikan. Kita guna khidmat bungkus set. Ni bukan nak iklan bungkus set, bukan. Kebetulannya saya guna perkhidmatan itu. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan air secukupnya.
Okey, sama rata dengan daun padat. Lepas ni dah blend, kita akan tapis. Okey, ini bahan-bahan yang telah kita blend, kita tapiskan. Okey. Tengok warnanya, dia tak nampak kuning, dia nampak hijau. Jangan bimbang, apabila kita masak nasi nanti, dia akan berubah jadi warna kuning sebab warna kunyit tu, ya. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita masukkan air tadi yang kita blend, air daun pandan dengan kunyit hijau tadi dalam nasi yang kita nak masak. Tengok ada di pati di bawahnya. Kita masukkan semua. Jangan bimbang. Kita masak macam nasi, macam kita nak masak nasi biasa. Banyak mana air, kalau kita suka nasi kita keras, kita kurangkan air lah. Yang ni saya rasa kena tambah lagi air. Guna jari. Okey, cukup. Kita kacau sikit. Nampak dah? Color ni mana warna hijau. Nanti dia akan tukar jadi warna kuning, ya. Sebelum kita masukkan beberapa keping daun limau purut. Ini dari pokok saya sendiri. Kali kedua petik, ya. Alhamdulillah, tak payah beli. Okey. Nanti kita letak sambung kat plug ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjukkan nasi yang telah saya masak. Inilah warna dia, ya, warna kuning hijau macam itulah. Ni daun limau purut yang kita letakkan sekali tadi, ya. Ni sebenarnya dah masak dah ni. Kita tutup switch dia, biarkan dalam setengah jam. Cantiklah, ya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini jumpa sekali lagi, ya. Saya nak tunjukkan ulam-ulam yang kita gunakan untuk makan dengan nasi kerabu. Ni antara yang saya gunakan hari ni lah, ya. Yang wajib itu mesti ada 4 ini. Yang ini kacang panjang, bunga kantan, timun. Saya guna timun Jepun supaya dia punya bijinya tak banyak. Daun kesum. Kalau ada toge, boleh digunakan toge, ya. Sebenarnya ulam ni apa-apa saja ulam pun boleh lah, ya. Tapi mungkin daun pucuk tenggek burung, gajus dan lain-lain, ya. Ini akan kita potong halus lah, ya. Nanti saya di akhir sekali saya akan tunjukkan yang siap dipotong. Dan ini yang paling penting adalah budu. Saya tak masak budu hari ni, saya gunakan budu mentah ni. Tuang saja dalam mangkuk, perah saja asam limau dan potong cili padi sebanyak mana yang kita suka. Kalau suka pedas, tambah cili. Itu saja. Terima kasih.